Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada petang ini, itu subjek Maharah Al-Quran di dalam bab yang ke-6. Kita menggunakan buku teks, buku teks Maharah Al-Quran tingkatan 1 yang dibekalkan, buku teks yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tu. Bab yang ke-6, muka surat muka surat 31, iaitu pada bab Qiraah al-isti'azah. Okey, qiraah al-isti'azah, bacaan isti'azah. Okey, seterusnya kita akan mengetahui apa itu bacaan isti'azah. Okey. Kalau mengikut tata bahasa Arab, Qawaid al-Lughatul Arabiyyah, tata bahasa Arab, kalau isti'azah ni dia ada perkataan dia di atas wazan istaf'ala. Istaf'ala apabila masuk huruf alif sin ta di situ, bermaksud li talab. Bermaksud li talab, maksudnya meminta. Kalau isti'azah di sini dia masuk alif sin ta, maksudnya dia minta isti'azah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kataan Arab lain seperti istighfar, minta apa? Istighfar, minta keampunan daripada Allah Taala. Dan perkataan lain lagi, contohnya seperti fastaqim. Fastaqim maksudnya tetaplah kamu. Fastaqim kama umirta. Tetaplah, diminta, maksudnya diminta kita tetap. Alif sinta di situ, kalau masuk dalam fi'il, dalam perbuatan, bermaksud milik talab, meminta. Kalau dalam konteks pelajaran kita hari ini, isti'azah, alif sinta, isti'azah, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita menggunakan buku teks Maharat. Kita tengok dalam muka surat 31 itu, kita masuk kepada ta'rif al-isti'azah. Okey, isti'azah, isti'azah lughatan. Isti'azah di segi bahasa. Okey, buku Maharat ni dia dalam bahasa Arab ya, tapi saya akan bercakap dalam bahasa Arab dan saya akan terjemahkan, akan buat syarah dalam bahasa Melayu. Okey, semua boleh faham. Okey. Isti'azah lughatan al-iltija'u. Al-iltija'u maksudnya kita berlindung. Wal-i'tisamu maksudnya berlindung juga. Wa tahassanu billahi. Tahassun wa tahassanu billahi maksudnya, tahassun maksudnya benteng. Benteng diri. Wa tahassanu billahi maksudnya minta benteng perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Okey, secara amnya, isti'azah ini ialah satu lafaz untuk kita minta perlindungan kepada Allah SWT, benteng keselamatan diri daripada Allah SWT, daripada gangguan syaitan yang direjam. Okey, seterusnya kita masuk kepada al-isti'azah istilahan. Isti'azah istilahan bermaksud bacaan isti'azah tu, takrif isti'azah di segi istilah tu apa dia? Apakah yang dimaksudkan dengan isti'azah di segi istilah? Okey, kalau matan bahasa Arabnya berbunyi al-isti'azah tu istilahan wal lafzu yaqsudu bihi al-qari' al-i'tisam wal iltija'u billahi minasyaitanir rajim. Okey, yang bermaksud apa yang dimaksudkan lafaz isti'azah pada istilah ni? Iaitu isti'azah, iaitu lafaz untuk kita minta perlindungan oleh pembaca Al-Quran. Yaqsudu bihi al-qari' al-i'tisam wal iltija'. Bermaksud lafaz untuk meminta perlindungan oleh pembaca Al-Quran sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Seterusnya kita masuk kepada sirah al-isti'azah, iaitu cara-cara yang betul untuk kita membaca ta'awuz ataupun membaca lafaz minta perlindungan sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran ini. Okey, dalam buku teks tu as-sirah al-mukhtarah lil-isti'azati hiya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hiya afdalu sirah at-ta'awuz kama warada fil Quran. Okey, yang bermaksud cara-cara yang terpilih untuk isti'azah ialah, iaitu cara-cara yang terbaik seperti mana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98.
Ini merupakan dalil, ayat ini merupakan dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah SWT menyuruh sebelum kita membaca Al-Quran, kita kena membaca ataupun meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT di dalam surah An-Nahl, qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, kamu mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah SWT, Imam Asy-Syatibi ini adalah seorang Islamic scholar di dalam bidang Al-Quran. Beliau telah mengarang satu matan. Dalam matannya beliau berkata, "Iza ma aradta ad-dahra taqra' fasta'iz jiharan min asy-syaitani billahi musjala ala ma ata fi an-nahl yusran wa intazid li rabbika tanzihan falasta mujahhala." Okey, apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam matanya ini? Iaitu, iza ma aradta ad-dahr taqra' fasta'iz, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, kamu hendaklah membaca isti'azah secara terang agar kamu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala ma ata fil nahl yusran wa intazid, seperti mana yang terdapat di dalam ataupun lafaz di dalam surah An-Nahl yang saya baca tadi, iaitu fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim wa intazil li rabbika tanzihan falasta mujahhala. Okey, maksudnya kalau kamu ditambah lafaz, maksudnya lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu dia ditambah lafaz yang lain, iaitu ada cara yang lain. Cara lain iaitu seperti a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim falasta mujahala, kamu tidak dikira bacaan itu salah. Ini adalah kerana lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni ataupun lafaz ta'awuz ni tidak ada satu dalil ataupun hadis, ni bidang hadis pula, hadis yang bertepatan mengenai yang menyebut ataupun yang menyebut lafaz ta'awuz tu. Tetapi ulama telah berbahas dan ulama telah menggariskan beberapa kaedah, beberapa lafaz untuk kita amalkan di dalam kita untuk meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala ini. Kita lihat kepada buku teks. Hunaka sigha ukhra sabitah lil isti'azah minha, di sana dia ada cara-cara yang lain selain daripada bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti dalam surah An-Nahl tadi. Di sini sebenarnya ulama bacaan isti'azah ini tidak ada satu pun lafaz yang sabit, yang tetap, yang spesifik mengenai bacaan isti'azah. Tetapi ulama telah membahaskan, dan di sini dia ada beberapa bacaan yang lain daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ada penambahan tadi. Kan matan Asy-Syatibi tadi dia cakap, dia kata wa in taz li rabbika tanzihan falasta mujahhala. Itu matan Asy-Syatibi. Dan ada matan Al-Jazari pun, Ibnu Al-Jazari, ada seorang ulama Al-Quran juga mengatakan wa in tughayyir aw taz lafzan fala ta'du allazi qad sahha mimma nukla, yang bermaksud apabila kita tambah sedikit bacaan pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu tidak menjadi satu kesalahan. Contohnya, okey, kita tengok yang pertama. Okey, contoh bacaan yang pertama, cara yang pertama selain daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi, ya. Okey, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Okey, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Okey, yang kedua. Yang ketiga, أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. Kita boleh
menggunakan ketiga-tiga wajah tersebut selain daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, tetapi bacaan yang kita selalu dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kalau kita nak tambah yang lain pada itu pun dibolehkan. Seterusnya kita beralih kepada tajuk hukum al-isti'azah. Okey, maksudnya apakah hukum di ketika membaca isti'azah ni? Okey, kita lihat pada buku teks al-isti'azah mustahabbah 'inda jumhurul qurra wal fuqaha wal ba'd qala bi annaha wajibah. Al-isti'azah ini adalah mustahab, yang sangat-sangat dituntut di sisi jumhur ulama, bersepakat ulama dan fuqaha dan ahli-ahli ilmu. Wal ba'du, dan setengah ulama ini mengatakan qala bi anha wajib, mengatakan isti'azah ni, lafaz isti'azah sebelum kita nak membaca al-Quran ni adalah wajib, wajib kita baca. Iaitu mustahab ni, apa dia mustahab? Sangat dituntut, recommendable oleh sebilangan ulama lah. Yang tadi yang kata mustahab, tadi kata mustahab, yang sekarang ada yang ulama yang kata isti'azah ni wajib dibaca. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk kecil, iaitu awjuhul isti'azah fi awwali surah arba'ah awjuh 'inda al-qurra, iaitu tata cara ataupun bagaimanakah kita hendak menggabungkan bacaan ataupun macam manakah kita hendak membaca lafaz isti'azah ini berserta bacaan bismillahirrahmanirrahim berserta dengan awal surah. Itu yang dimaksudkan dengan aujuhul isti'azah fi awal surah arba'ata aujuh. Ulama mengatakan, ulama qurra mengatakan ada 4 cara bacaan. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, wajah yang pertama, aujuhul awal qat'ul jami'. Qat'ul jami' ni maksudnya dia baca waqaf. Maksudnya contoh saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang dimaksudkan qat'ul jami'. Qat' ni maknanya potong. Potong semua. Qat'ul jami', potong semua. Maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, potong ataupun waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, potong ataupun waqaf. Awal surah inna a'tainakal kautsar. Okey, boleh faham ya? Okey, lepas ni kita tengok, kita boleh dengar bacaan daripada pelajar Nur Muhammad Al-Amin, bagaimana dia membuat contoh bacaan ataupun contoh bacaan untuk qat'ul jami'. Qat'ul jami'. Contoh bacaan qat'ul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, seterusnya kita masuk wajah yang kedua. Yang tadi qat'ul jami', maksudnya kita potong semua, kita baca waqaf dan waqaf. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Inna a'tainakal kautsar, waqaf. Okey, yang wajah yang kedua iaitu waslul jami'. Waslul jami' ni maksudnya wasal tu adalah sambung. Waslul jami', sambung semua. Maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bersambung dengan, dia wasal dengan bismillahirrahmanirrahim, dan dia wasal pula dengan awal surah tadi inna a'tainakal kautsar tu. Bagaimana caranya? Contohnya yang saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Bermaksud baris di hujung tu kita bariskan, maksudnya kita bukan matikan lah, kita bariskan hujung tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Okey, kita lihatkan bacaan, kita dengarkan bacaan daripada pelajar Nur Muhammad Al-Amin. Waslul jami'.
Contoh bacaan waslul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, seterusnya wajah yang ketiga. Yang pertama tadi qat'ul jami', yang kedua waslul jami', yang ketiga waslul awal bisani wa qat'us sani 'anis salis. Apa yang dimaksudkannya? Wasal yang pertama dan yang kedua bermaksud kita wasal bacaan a'udzubillah dengan bismillah, wa qat'us sani 'anis salis, dan kita waqaf antara yang kedua iaitu bismillah dengan awal surah. Bagaimana? Contoh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Waqaf. Maksudnya dia bersambung A'udzubillah tadi dengan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Sesungguhnya inna a'tainakal kautsar. Okey, kita lihat, kita dengarkan contoh bacaan daripada pelajar Nur Muhammad Al-Amin. Waslul awwal bis-tsani wa qat'us tsani 'anis tsalits. Contoh bacaan waslul awwal bis-tsani wa qat'us tsani 'anis tsalits. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. Contoh bacaan qat'ul awal wa wasl tsani bitsalits. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Selesailah sudah empat wajah bacaan tadi, iaitu aujuhul isti'azah, wajah-wajah bacaan isti'azah pada awal surah. Ada 4 yang tadi. Saya ulang balik. Yang pertama ialah qat'ul jami', yang kedua waslul jami', yang ketiga waslul awal bisani wa qat'us sani 'anis salis, dan yang keempat ialah qat'ul awal wa waslus sani bisali. Okey, seterusnya kita beralih kepada bab ataupun tajuk kecil wajhul isti'azah fi awal surah At-Taubah. Maksudnya wajah-wajah bacaan isti'azah pada awal surah At-Taubah. Okey, surah At-Taubah ni dia special surah sikit, iaitu surah At-Taubah ni tidak ditulis ataupun tidak dibaca padanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan, kenapa surah At-Taubah ini tidak ada padanya Bismillahirrahmanirrahim? Ini jawapannya, iaitu pernah suatu hari Ibn Abbas bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa di dalam mushaf Al-Quran ini tidak ditulis Bismillah pada awal surah? Okay, ini rasional daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab balik kepada Ibn Abbas, lianna Bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'atun nuzilat bis-sayf laisa fiha aman. Bermaksud Bismillahirrahmanirrahim ni, kerana Bismillah ni membawa maksud peace, keamanan. Keamanan, kasih sayang. Tetapi dia kontralah dengan Bismillah tadi. Bismillah ni adalah satu rahmah, satu aman. So dia tak boleh masuk. Sebab itulah surah At-Taubah ini tidak ditulis ataupun dibaca padanya Bismillahirrahmanirrahim. Kerana surah At-Taubah ini diturun padanya waktu peperangan seperti perang Tabuk, dan menceritakan tentang aib-aib orang musyrikin, orang kafir, dan kutukan kepada orang musyrikin. So ayat ini adalah ancaman, dan bismillah itu adalah keamanan. So keamanan dia tak bolehlah masuk sekali. Dengan aman dengan kecaman dia tak boleh masuk. Betul tak?
Seperti minyak dengan air, dia tak boleh masuk. Macam tu. Okey. Boleh faham ya? Okey, seterusnya kita lihat kepada berbalik pada tajuk tadi, wajhul isti'azah pada awal surah At-Taubah. Okey, surah Taubah dia tidak ada bacaan bismillah. Okey, dia ada dua cara bacaannya. Okey, kalau yang surah yang lain tadi dia ada bacaan bismillah. Okey, At-Taubah pula dia tak ada bacaan bismillah. Macam mana kita nak bacanya? Okey, lil isti'azah, kita tengok di buku teks, lil isti'azah wajhani, ada dua wajah pada awal surah At-Taubah. Okey, yang pertama kita lihat. Yang pertama al-waqfu 'ala al-isti'azah. Maksudnya kita baca macam mana? Okey, contoh saya baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Okey, seterusnya bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Yang pertama, wajah pertama kita baca waqaf. Okey, yang kedua waslul isti'azah di awal surah At-Taubah. Okey, senang saja. Yang pertama kita waqaf, yang kedua kita sambung. Contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Yang pertama kita waqaf, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Yang kedua kita baca sambung terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Okey, seterusnya para pelajar sekalian, di sini ada satu penambahan di dalam bab isti'azah. Okey, persoalan, bilakah kita membaca isti'azah ini? Semestinya lah apabila kita membaca Al-Quran, sama ada di awal surah ataupun di tengah surah. Contoh kalau awal surah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu contoh bacaan di awal surah. Okey, contoh bacaan di tengah surah pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Okey, seterusnya bacaan isti'azah ni juga menjadi sunnah apabila setiap kali kita hendak solat. Selepas bacaan doa iftitah, kita disunatkan kita membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apabila kita solat, selepas kita takbir Allahu Akbar, kita membaca doa iftitah. Selepas habis baca doa iftitah, kita hendaklah membaca ta'awuz, lafaz a'udzubillahi minasyaitanir rajim ni secara perlahan. Kenapa baca perlahan? Bismillah baca kuat. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca lafaz ta'awuz ni secara perlahan. Kerana Nabi pernah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah seperti mana saya semayang. So kalau Nabi baca perlahan, so kita kena baca perlahan lah. Okey. Okey, seterusnya ada lagi persoalan berkaitan dengan isti'azah ini. Okey, bilakah kita perlu ulang balik bacaan isti'azah dan tak perlu ulang balik bacaan isti'azah? Dia ada dua keadaan di sini ya. Yang pertama, okey, apabila kita dalam keadaan darurat seperti uzur, kecemasan, contohnya seperti apabila kita tengah baca Al-Quran itu, kita bersin. Kita bersin, lepas tu kita tak perlu lagi ulang. Kita tidak perlu ulang, kita teruskan bacaan sahaja. Okey, yang kedua, kalaulah sesuatu perkara itu tidak ada kaitan dengan Al-Quran, seperti apa? Seperti apabila kita baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, kita menjawab salam. Okey, kita tengah baca Quran, tiba-tiba orang datang ke rumah kita, dia di bulan Ramadan contohnya, kita orang memberi salam, kita menjawab salam. Okey, apabila kita bercakap-cakap dengan orang tersebut,
Dan setelah kita hendak menyambung balik bacaan itu, kita hendaklah membaca balik, kita ulang balik bacaan ta'awuz itu. Okey, sekadar itu saja dulu untuk kelas kita pada petang ini. Sebelum mengakhiri, para pelajar bolehlah mencuba untuk menjawab soalan kuis yang saya sediakan di link yang berikut. Sehingga kita berjumpa lagi, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.